Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada TQG kerana menjemput saya untuk sesi ini, untuk meeting sharing ini. Jadi saya dengan isteri saya nama saya Cikgu Sabidi, isteri saya Puan Rosni. Kami ditaja dalam bisnes ini oleh orang hebat iaitu Emerald Direct Datuk Zul, adik saya. Dalam bisnes ni dah 17 tahun, sebenarnya kita mula pada 2004 bukan 2014 lah. Salah bagi informasi. Dan dah 17 tahun dalam bisnes, saya rasa kita pun dah alami naik turun dalam bisnes ni. Dan ada masa bagus, ada masa tak bagus. Tapi kita boleh nampaklah dalam perjalanan kita membuat bisnes ini, daripada saya seorang guru sekarang dah bersara, kita nampaklah banyaknya manfaat yang dapat daripada bisnes ini. Saya bermula sebagai distributor biasa, berlumpat, belajar macam sama-sama macam tuan-tuan juga, datang meeting hari-hari, memang tak tahu apa-apa pun, tapi bila kita lama kelamaan buat bisnes ni, kita nampaklah perubahan pada diri kita. Terutama sekali bila saya dah bersara lah. Dah bersara ni nampaklah bahawa kita dapat dua income lah. Satu memang income daripada persaraan. Yang kedua income daripada MBA. Dan saya masih boleh bekerja lagi lah. Kalau bersara kebanyakan kawan-kawan saya dah duduk rumah. Tapi saya masih boleh bekerja, mana saya boleh buat bisnes MBA. Dan otak saya boleh pakai lagi untuk apa? Bisnes ni. Dan saya rasa amat berbangga lah. Buat bisnes ni tak ada pencen lah. Mana kita boleh ongoing lah. Jadi saya rasa ini satu bisnes yang saya buat keputusan yang tepat lah. 17 tahun yang lepas saya buat keputusan yang tepat bahawa saya nak melakukan bisnes ni. Walaupun pada permulaan ni saya hanya fikir nak pakai produk saja. Kerana di kala itu saya ada penyakit migraine yang teruk. Sebab kita ni guru di Melaka memang jurulatih utama negeri kimia, dan banyak kerja-kerja kena buat, kadang stres. Daripada stres ni dia tangkap kepala kita lah. Jadi satu hari adik saya datang rumah, dia beri saya Nutrilite. Dan bila saya makan selama 3 bulan, nampak ada perubahan. Sampai sekarang ni saya rasa saya jarang-jarang kena penyakit migraine yang teruk. Itu satu manfaat lah yang saya dapat daripada bisnes. Jadi hari ini saya itu ada bincangan dengan Mizi, bahawa hari ini saya nak bincang sikitlah tentang macam mana kita buat bisnes di zaman PKP ni. Saya rasa zaman PKP ni saya nampak perubahan yang ketara lah bagi diri saya lah. Yang pertama sekali yang nampak perubahan ialah kita rasa bahawa bisnes kita akan down, tetapi yang menariknya terbalik pula. Masa sekarang lah kita nampak ada peningkatan. Kalau dulu kita punya ahli hanya sekitar 200, sekarang dah meningkat sampai 600. Dulu sukar sekali nak capai 200%, tapi sekarang ni kadang-kadang setengah bulan dah 20%. Jadi itu perubahan. Nampak bahawa orang lebih fokus buat bisnes semasa PKP. Okey. Next, Mizi. Slide yang kedua ni. Baik, saya sukalah gambar ni. Dia kata, if you can stay positive in a negative situation, you win. Dalam membina bisnes MBA ni, memang ada kala kita gembira, ada kala kita negatif. Kadang-kadang bisnes kita, PB kita 21, kadang-kadang PB kita 3%, 6%. Itu perkara yang biasa. Tetapi kalau kita dalam keadaan negatif ni, kita still positif, maka kita akan berjaya. Super juga. Dalam situasi PKP ni, memang orang semua fikir negatif. Kalau tengok berita ni, kita tak boleh tengok sangat lah. Kalau tengok sangat ni, memang kita rasa kita down. Tak ada apa yang boleh buat, hanya duduk di rumah saja. Tapi kita mesti ubah mindset kita. Mindset kita daripada memikirkan benda yang negatif tu kepada benda yang positif, yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Bukan semua negatif tu tak ada yang positif, mesti ada. Bukan semua yang tak baik tu ada yang tak baik. Memang ada yang baik yang kita boleh lakukan dan boleh membuat perubahan. Next slide. Baik, saya nak terangkan sikit lah, ataupun saya nak terangkan sikit apa keadaan PKP sekarang ni. PKP bila serangan virus COVID-19. COVID-19 bukan virus yang sophisticated sangat, tapi bukan virus yang sangat kecil. Virus yang saiz besar, tapi dia boleh menghukum kita lah. Virus ini mengakibatkan kita punya hukum ekonomi kita runtuh.
Eh, Makna hukum ekonomi ni, hukum permintaan dan penawaran tu tak ada. Langsung dua-dua tak ada. Dan sekarang kita tak fikir, nak fikir macam mana nak menjalankan aktiviti. Banyakkan kalau saya hari tu dengar pengusian Datuk Zul, dia mengatakan pada PKP 1 pihak swasta kerugian lebih kurang 70 bilion. Ini di pihak dia tahulah dia ada 14 bisnes. Boleh kata semua bisnes dia down. 70 bilion. Dan pada ketika itu 700,000 pekerja kilang menjadi penganggur. Tengok betapa besarnya figure ni ataupun jumlah orang jadi penganggur. Kalau kita fikirkan negatif, memang kesian orang ni dah. Ada kerja, tak ada apa. Tapi kalau kita fikirkan positif, 700,000 ni kalau kita boleh tarik jadi ahli yang baik, itu sangat bagus bagi bisnes kita, tak? Dan kebanyakan ahli perniagaan kerugian 90% pendapatan. Ada tu zero. Saya baru je dapat call dari kawan saya kata kadang-kadang ada bisnes bukan kata tutup terus. Bisnes yang lebih hebat ni tutup terus. Yang boleh buat bisnes makanan, bersandarkan makanan aja. Dan yang paling menyedihkan, ramai orang hidup stres. Ramai golongan korporat ni yang stres. Dan ada yang gila. Ini yang kita tak tahu sebenarnya. Kalau nak tahu, saya ada satu hospital lah. Saya dulu masa kecil-kecil, saya duduk di Petaling Jaya. Saya suka pergi taman ni. Taman ni tempat ni memang indah. Depan tu ada hospital Asunta. Kalau tuan-tuan ada masa lah pergi sana, boleh tengoklah orang-orang yang korporat ni yang stres dan keadaan mental tak betul. Di situ kebanyakan itu. Di situlah tempat ni. Di Petaling Jaya. Jadi ini keadaan senario bila PKP pertama. Sekarang kita dah masuk PKP yang ke-3. Dan nampaklah bahawa bila PKP yang ke-3 ni keadaan masih belum lagi stabil, belum lagi begitu baik. Jadi kita tak naklah terbawa-bawa dengan senario ini. Jadi next slide. Next slide saya. Saya nak ceritakan macam mana kita bila berada dalam bisnes MBA ni, MBA ni dah menyediakan satu kaedah atau satu cara untuk melawan arus PKP. Dia tahu bahawa bisnes down tapi MBA lain. Dia boleh menongkah arus PKP. Maknanya boleh melaksanakan kemerdekaan walaupun dalam keadaan orang tak keluar rumah. Ya tak? Yang pertama kita tengok MBA dah awal-awal menyediakan sistem dengan online. Pada tahun 2000 lagi dah menyediakan pasaran online. Dia dah lama dia bersedia. Dan dia tahu satu hari memang kita tak boleh jumpa orang. Satu hari kita tak boleh berniaga face to face. Kita terpaksa menggunakan sistem online. Tapi MBA dah ada. Jadi pasaran ini amat membantu kita. Saya rasa dulu saya tak pandai order online. Bila PKP baru pandai order online. Itu kadang-kadang kita rasa ketawa gelak juga. Sekarang pula dah malas pergi kedai. Kadang budak-budak di kedai kata, cikgu lama tak jumpa, dia kata. Saya kata dah ada online, tak payah pergi kedai, dia kata. Kerja-kerja di MBA Melaka pun perasan kita lama tak datang kedai. Dan yang menarik ni, PKP pertama dia, pengantaran tu, kos pengantaran dia tu percuma. Macam PKP 3 ni, kos pengantaran dia percuma kalau kita berbelanja RM100. Saya rasa itu banyak membantu kita untuk menjual produk-produk. Ya tak? Kemudian yang menariknya, biasa kilang-kilang ni, kilang-kilang di luar tak ada nak buat produk baru lah. Cuma mereka bertahan. Tapi MBA mengeluarkan produk yang baru. Kena pada tempat dia, kena pada timing dia. Bila COVID ada, dia keluarkan kita punya jus kunyit kita. Itu sangat-sangat membantu kita lah untuk, orang kata, satu cara, satu langkah untuk mengelak kita daripada serangan COVID-19 ni. Dan yang menariknya, dia sediakan kita ilmu produk secara Zoom. Jadi kita boleh mendapat ilmu tentang produk tu. Tak payahlah kita nak pergi meeting ke apa ke pergi hotel. Dulu pergi hotel pembelajaran produk baru sekarang Zoom meeting dah ada. Dan ada tu direkod dan kita boleh tengok banyak kali untuk belajar tentang produk baru. Dan yang menarik pada PKP 1 ni, kalau kita capai 10,000 PB dah capai 21%. Inilah dah capai Q, orang kata. Q ni mana dah capai qualified 20% lah. Ini yang menarik lah. Dan peluang ni saya tak pernah lepaskan. Titik mula saya dari sinilah untuk re-qualified balik. Peluang yang ada tu diberi oleh MBA.
Kemudian untuk menjadi ahli baru hanya kena RM30 saja. Dulu kita bayar berapa? Dulu 60 sekarang dah RM30 saja. Jadi kita boleh sponsor lebih ramai orang. Lebih ramai ibu baru. Memang saya dalam kumpulan saya amat, orang kata peningkatan tu amat mendadak lah. Daripada 200 kepada 600 lebih. Jadi peningkatan yang tinggi masa musim PKP. Dan bila ada ramai ibu, dah tentulah bisnes MBA kita akan meningkat. Bila ramai ibu kita, number game. Bila ramai, dah tentulah ramai orang yang akan order barang. Dan dikala masa PKP itu, orang memang fokus pada online business. Bila online business, order melalui online lebih mudah dan barang akan sampai pada kita. Jadi ini satu yang MB sudah sediakan lah. Untuk leader-leader ada yang special tapi saya tak mahu sebut lah. Tak mahu sebut. Yang special untuk kita. Di mana kita boleh kita boleh laksanakan bisnes ini. Saya nak cerita sikit lah. Dalam buat bisnes MBA ni, ada beberapa perkara saya rasa kita kena orang kata perbaiki dari semasa ke semasa. Iaitu yang pertama sekali ialah tentang ayat ni, Alof ni. Saya sukalah Alof ni. Saya tak mau cerita dalam sangat, saya rasa pemimpin anda pun dah ceritakan. Dalam melaksanakan bisnes ni, 4 perkara yang penting lah yang kita kena tahu. Dia proses yang berjalan, proses yang kita pelajari, proses yang kita akan alami, orang kata, dan satu lagi proses yang kita kecapi dalam bisnes MBA ni. Yang pertama ialah bila kita masuk MBA, kita mesti ada sikap yang betul. Sikap yang betul, attitude yang betul. Yang kedua ialah bila kita dah sponsor orang, kita jadi pemimpin. Mimpin kawan-kawan kita tentang produk, tentang buat bisnes dengan cara yang betul, sistem yang betul. Dan bila kita dah ada pemimpin, organisasi kita pun akan bertambah. Bila organisasi kita bertambah, bilangan ibu bertambah, secara automatik lah kita punya volume BB kita akan meningkat. Itu secara ringkas. Saya terangkan sikit lagi. Next slide. Pertama sekali ialah dalam buat bisnes, attitude yang penting atau sikap yang penting adalah kita punya mental kita mesti positif. Bermula daripada diri kita sendiri. Kita mesti ada goal setting. Dan goal setting tu kalau boleh biar kena pada diri kita. Tak mahu yang orang kata lebih spesifik kepada diri kita. Contoh saya lah, ini saya ambil contoh. Yang gambar saya yang tunjuk tu adalah di Brazil. Saya ingat tu dalam tahun 2017. Tengok macam mana muka saya. Di kala itu berat saya 108 kg. Isteri saya pun lebih kurang 85. Tapi pada tahun ni saya bertekadlah. Saya nak betul-betul nak sihat. Sihat dari segi kandungan gula kita, tekanan darah kita, berat badan kita. Jadi kita start buat satu azam lah. Goal setting bahawa kita nak turunkan berat kita dan nakkan kesihatan kita baik. Alhamdulillah, sebelum bulan puasa, 1 bulan sebelum bulan puasa, kita buat program tu. Masa bulan puasa, mana kita puasa, dasar kita keep on. Dan nampak tak perubahan? Nampak perubahan. Macam berat saya ni dah kurang dari 108 kepada 92 kg. Saya pun tak saya rasa amat bersyukurlah kepada Allah bahawa kita boleh istiqamah buat benda. Begitu juga isteri saya. Dia 85 dah turun pada 78. Jadi nampaklah perubahan. Boleh nampak perubahan ni, tak? Ini sebenarnya goal setting yang perlu ada pada kita dulu. Apa-apa kita mesti ada goal setting. Kita sebagai pemimpin mesti ada goal setting. Dan goal setting kita mesti relate dengan produk juga. Next. Next. Okey, apa produk kita tu? Dah tentulah kita ni bisnes mengenai makanan kesihatan, betul tak? Suplemen. Yang goal setting kita mesti berkait dengan Nutrilite. Nak sihat, mesti ada Nutrilite. Ya tak? Sekarang, dalam keadaan sekarang ni, keadaan COVID ni, kita perlu makan, kita mesti ambil. Kita punya Biosi Plus, unit kita, betul tak? Ini semua adalah produk-produk untuk kegunaan kita. Dan untuk menjaga kesihatan kita, untuk badan kita lebih sihat, kita makan protein. Dia mesti relate. Kalau tak relate, tak kena. Nanti orang tengok kita buat bisnes tapi tak makan apa-apa. Itu tak betul. Okey, next.
Yang kedua ialah kepimpinan. Bila menjadi pemimpin, ada beberapa perkara yang kita perlu ada. Yang pertama, kita perlulah ada ilmu. Ilmu ilmu kita perlulah ditingkatkan dari semasa-masa. Dan sekarang MV tak ada masalah lah. Kita banyak benda-benda yang dia ajar kita atau beritahu kita tentang produk baru. Dan senang mencapai ilmu tu. Jadi mesti jadi pemimpin yang berilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jadi pemimpin kita mesti humble, orang putih kata. Rendah diri. Kita mesti orang kata disenangi oleh kita punya orang bawah kita. Dan juga pemimpin kita yang atas. Dan sanggup orang kata belajar lah. Belajar datang kelas, macam hari ni ada Zoom meeting, mesti datang. Kalau kita datang kelas, memang kita orang yang penting. Biasa orang datang meeting ni orang yang penting, orang yang cari ilmu. Dan orang yang nak belajar ni orang yang rendah diri. Dan yang ketiga, mesti ada matlamat. Matlamat kumpulan lah. Berapa PB tiap bulan, atau matlamat kita yang kita perlu capai. Tiap kumpulan ada matlamat. Begitu juga, pemimpin juga mesti mengikut sistem. Sistem kita mudah saja. UKS dan 4S. Ini mesti kita laksanakan. UKS, beli untuk kegunaan sendiri, beli untuk kesihatan sendiri, beli untuk kesihatan sendiri. Dan juga 4S, untuk kembang bisnes kita. Kita share produk, kita jual produk, kita servis dan kita belajar, buat seminar. Ini sistem yang kita perlu ikut. Dan sistem ni kita mesti buat secara konsisten. Hari-hari kita buat business MW. Walaupun kita ada kerja lain, tapi kita pastikan bahawa kita ada masa untuk buat MW hari-hari. Ada goal setting hari-hari. Berapa PB yang kita nak kerja setiap hari. Baru kita nampak bahawa kita membina business MW. Dan juga persisten. Persisten maknanya, kita ni tak kira lah apa keadaan pun. Macam sekarang keadaan COVID ni pun, COVID-19 ni, kita masih buat dengan cara kita. Gunakan kreativiti kita. Dan yang paling penting sekali ialah kita mesti ada staying power. Staying power ni mana kita bertahan lama lah dalam bisnes. Di MBA ni saya tak terkejut. Kadang orang bawa bisnes sampai 30 tahun. 30 tahun dah berjaya kan? Dah 30 tahun dah tentulah dia diamond ke ataupun double diamond. Jadi ini semua mengapa? Bila kita boleh stay lama, maka kita akan lebih pengalaman, kita akan tahu apa keadaan bisnes ni dan kita akan menambahkan lebih ramai ABO dan secara tak langsung bila kita punya ABO kita ramai, secara tak langsung volume kita akan bertambah. Dan akhir sekali, pemimpin mesti think big. Mesti berfikir besar. Sebab apa? Kalau kita fikir besar, kadang-kadang kita ni ada benda-benda yang kecil-kecil, masalah kecil kita bawa-bawa. Tapi kalau impian kita besar, pemikiran kita besar, kita tak akan fikir semua. Kita akan terus move on ke depan. Next. Baik, saya nak share sikit lah. Ini saya share untuk diri saya dan kumpulan saya. Saya tak mau, saya tak apa, kalau kata benda tak sesuai, tak apa. Dan ini yang saya alami lah. Bila saya buat bisnes selama 17 tahun, saya share hari ini. Iaitu membina organisasi yang realistik. Realistik ni maknanya benda tu bukan omong kosong lah. Bersandarkan PB. Dulu bila saya masuk MB pada 2014, kita punya satu point bersamaan dengan RM 1 benar. Bila saya capai bilangan orang 150, saya capai 1000 producer. 1000 producer. Dan memang saya capai 1000 producer atau platinum sebab waktu kala itu saya masang impian. Saya tahu saya nak besarkan bini saya. Dengan income 3,000, 4,000, kita boleh besarkan bini kita. Jadi kita kejar impian tu. Kemudian sekarang ni bila kita tengok, bila saya nak capai pada platinum, kita punya PB dah meningkat. Satu PB sama RM2. Jadi di kala itu kita tak boleh standar 50 orang, kita standar pada 200 orang. Baru capai platinum direct distributor. Dan buat masa sekarang, PB kita lagi RM lagi besar. Satu PB sama dengan RM RM4. RM4 ni adalah bersamaan dengan 400 orang. Ini kalau kumpulan kita ni, kebanyakan ni pendapatan bawah daripada RM5,000. Mana B40. Memang kumpulan saya itulah ramai orang itu. Jadi nak tanda, kita kena ada figure ni. Sama ada di ABO ke ataupun ABC. Barulah dengan cara ni kita boleh capai
26%. Kiraan ni mudah saja. Kalau katakan dalam 400 ni ada 100 orang yang beli produk. Kita bagikanlah 12,500 PB bagi 100, setiap orang hanya perlu beli hanya 125 PB. Dia beli sikit, dia pakai sikit dan dia jual sikit. Jadi benda ni boleh dilaksanakan dengan lebih realistik, dengan betul. Lagi ramai orang, lagi betul. Lagi tepat dia punya perkiraan dia. Dan 125 PB ni memang realistik. Lebih kurang dalam berapa? Lebih kurang dalam RM500 saja. Kita pakai 200 dan kita jual 300. Jadi benda ni boleh dilakukan. Dan cara tak langsung, volume untuk capai 20% tu mudah dicapai. Okay, next. Apa tu think big? Big PV lah. Kadang-kadang kita ni selalu takut untuk jual produk yang PV besar. Sebenarnya ini mencabar kita. Ni cuba tengok gambar ni. Ni dua orang ni. Seorang ni tengah menjunjung apa tu? Junjung sky tu. Dia tahu sky tu PV besar. Sanggup junjung tu. Seorang lagi perempuan, kalau tengok keadaan dia tu apa? Orang yang bertudung, orang yang bermulut, berapa sky dalam? Itu 3 biji. Tapi percaya tak? Pada bulan lepas, orang ni dia jual sampai 9 biji. Ini semua orang yang berfikiran besar. Mental yang besar. Bila besar, nampaklah bahawa bisnes besar. Jadi masalah tu jadi kecil. Next. Jadi apa perlu dibuat semasa PKP? Satu perkara yang pertama, jangan terbawa-bawa dengan PKP. Kalau boleh kita jangan orang kata terlalu emosi sangat dengan PKP. Kehidupan kita perlulah diteruskan. Dan kali ini kita tak ada sumber apa. Sumber kita untuk berhubung adalah melalui media sosial. Macam saya banyak menggunakan WhatsApp dengan saya punya downline ataupun dengan saya punya customer. Dan setiap hari saya akan hantar 3 posting. 3 posting pada orang ni. Supaya dia ingat saya satu. Nombor 2, dia tahu bahawa dia dalam bisnes MB atau dia pengguna MB. Dan kalau kata posting kita kena pada dia, dia akan order pada kita. Atau kita boleh suruh dia order sendiri. Dan posting kita mestilah berfakta. Ada orang nak fakta. Ada orang nak manfaat produk. Dia ada 2 kategori. Contohnya, next. Ini contoh yang MB bagi. MB bagilah. Ini saya snap betul-betul MB bagi. Cuma saya improvise sikit. Saya bagi tahu dalam bahasa Melayu sikit. Dalam produk jus kunyit ni ada kunyit, ada licorice mesti. Dan MB terangkanlah 2 perkara lah. Dia punya kandungan dan juga dia benefit. Kandungan dia, kunyit apa, kandungan kebaikan kunyit, licorice mesti. Ini MB buat. Sekaligus. Dan kalau boleh, bila kita buat posting, kita straight tulis harga jual berapa. Kadang-kadang kita jual bukan pada customer, kita jual pada ABO, kita bukan pada ABO, kepada customer. Jadi dia tahu harga yang sebenarnya. Okay, next. Next posting, ini posting yang menunjukkan kebaikan produk. Memang cantik dibuat. Jadi orang akan nampak atraktif. Bila atraktif, orang akan minat tentang produk. Next. This posting, dua-dua letak. Dia letak kandungan dan juga kebaikan produk. Dua-dua ada. Jadi ini posting ni perlulah dibuat selalu. Hari-hari buat. Dan kalau kita ada 600 distributor, kalau kita berdistribut 600, mana kita tahu ada 20 orang yang nak beli satu hari kan. Jadi kita boleh menambahkan kumpulan kumpulan kita. Dan menambah kumpulan mereka juga. Dan mereka pun boleh buat posting ni kepada rakan-rakan lain. Jadi ada penyebaran pada apa maklumat-maklumat. Okay, next. Ini posting mind mapping orang kata. Tentang situasi sekarang lah. Dengan adanya COVID-19 ni, saya rasa memang alat ni mesin ni sangat penting. Dalam mind mapping ni kita tunjukkan saiz partikel yang boleh dibasmi, percentage dia punya kebersihan dia, energy saving, boleh merawat 300 bahan cemar. Jadi ini posting-posting yang boleh memudahkan orang memahami tentang produk. Dan jangan lupa letak nama kita di bawah. Dan kalau boleh harga sekali. Sekarang ni orang tak takut
Kalau keadaan dah desak, orang tak kira duit, dia akan beli produk. Okey, next. Jadi untuk menutup saya punya kongsian pada malam ini, kalau tak dipecahkan ruyung, takkan dapat satu. Dalam buat bisnes, kita mesti berusaha. Alang-alang menyerup kasam, biar sampai ke pangkal lengan. Maknanya kita nak buat bisnes, biar sampai ke penghujung. Alang-alang buat bisnes MB, biar sampai jadi diamond. Jumpa anda di Puncak Kejayaan, anda boleh. Sekian, terima kasih. Jumpa anda di Puncak Kejayaan.